Gila, macam menang loteri, bhai. Wow. Aku excited gila sebab iPad Air baru keluar. Aku rasa yang official keluar kat store tu dalam 3-4 hari lepas. So yang ni kira antara yang terawal punya set lah. So aku beli sekali dengan Apple Pencil ni. So aku order iPad Air ni daripada machine official punya dekat Lazada. So benda ni dia ambil daripada, tak silap aku, daripada Singapore lah. Sebab waktu aku track dia punya tracking tu, first dia post daripada Singapore. Aku pre-order minggu lepas, 2 minggu macam tu lah. And then baru sampai. Aku dulu sebelum aku nak beli ni, aku nak beli iPad Pro. Tapi Pro dia satu mahal lah. Nombor 2 bagi aku dia too powerful. Tapi dia tak boleh replace laptop pun. So better aku ambil yang power tapi just nice untuk kegunaan aku lah. So tanpa buang masa, kita unboxing dulu benda ni. Cantik gila weh. iPad dan pensel. Cantik, memang cantik. Dia tak sama macam dalam website dia orang. Tengok colour dia nampak cair sikit, tapi yang ni dia tak cair sangat. Dia macam nice lah. Dia macam kelabu tapi ada colour. So dia punya biru tu memang nampak mahal lah. Nampak mahal dan nampak berseni. So dia bagi adapter. Yes, Type-C punya adapter. Sebab aku plan nak beli iPhone 12. Aku dah pening kat mana aku nak beli. So boleh pakai untuk iPhone dengan iPad. So dah settle dah masalah situ. Dan dia bagi kabel USB-C. Itu sajalah dalam kotak ni, tak ada apa. Ok, iPad ni version 64GB. So bagi aku storage dia tak penting. Sebab iPad ni dia boleh connect dengan SSD storage. Macam aku ada SSD storage yang size 500GB. So SSD storage yang aku ada ni kecil dan very portable. Dia akan jadi main storage aku lah. So aku pakai untuk edit video ke, buat kerja-kerja aku ke, apa semua. Memang aku pakai SSD punya portable ni lah. Sebabkan dia USB-C, so korang boleh cucuk dan direct access. So yang ni 512GB. So basically everything aku punya data dalam ni. So korang boleh bawa mana-mana dan access very easy untuk buat kerja. So korang buat save gambar korang, kerja, paperwork apa semua dalam ni. So korang boleh access. So aku punya kerja semua dalam ni, semua aku boleh ambil. Bagi aku ini antara benda kenapa aku nak upgrade daripada iPad biasa kepada iPad Air. Instead of upgrade iPad Pro, pakai Air pun dah okey dah. Harga lagi murah dan boleh cucuk direct SSD punya hard disk dalam ni. So memang portable. Korang bawa je korang punya SSD, kecil je, kecil pair dengan yang ni pula. Memang pergi mana-mana nak buat kerja, bawa dua benda ni je, iPad dengan hard disk. Ok, so kita try on. So kita set. Alright. Ok, iPad ni dia punya screen 10.9 inci. Dia punya pixel 1640x2360. Dia punya dimension 240x1785x6.1 tebal. So kalau korang boleh tengok, aku pegang benda ni, kenipisan dia tu lain macam tau. Ok, first aku compare dengan handphone tu. Sebab ikutkan kalau tab dia lagi besar tau, dan sepatutnya lagi tebal lah. Tapi compare dengan handphone, so aku ambil handphone aku ni, handphone XS Max. So korang tengok, handphone lagi tebal daripada pad. Nak pegang dia ni memang selesa lah. Tapi memang nipis, kau pegang pergi mana-mana memang tak terasa lah. Kalau katakan nak replace laptop dan
dan korang ada setup yang okay, ada keyboard, ada pencil, and then beli dia punya trackpad yang diorang ada jual tu, aku rasa memang very portable lah. So korang tak payah nak bawa laptop berat-berat. Yang ni memang very portable dan powerful enough untuk buat task-task yang sesuai. Okay, kamera dia 12 megapiksel f1.8 wide. Dia ada features HDR dan video dia boleh record 4K up to 60 frame per second. Dan kalau Full HD 1080p boleh record up to 240 fps. Means boleh buat slow motion dengan iPad ni. So selfie kamera dia much better daripada iPad Pro. Dia orang dah upgrade dan improvise. So dia ada 7 megapiksel punya kamera f.2 dan ada features HDR juga untuk kamera depan. Dan kamera depan boleh record video 1080 up to 60 frame per second. Charging port dia pakai USB-C. Dan dia ada features fingerprint dekat power button. So yang model ni tak ada Face ID. Dia replace dengan fingerprint, tapi instead dia letak dekat home button depan screen, dia letak dekat power button. Dia pakai sistem iPadOS 14.1. Chipset dia pakai Apple A14 Bionic, yang mana yang paling latest lah. iPad Pro pun hanya pakai A12Z Bionic. So ini adalah prosesor yang paling latest dan paling baru lah. Macam dulu pakai iPad, dia punya function agak terbatas. Tapi sekarang dengan iPadOS, yang mana untuk iPad Air 2020 ni dia pakai iPadOS 14. So iPadOS ni dia dah makin powerful. Dia dah support macam-macam function. Antaranya kita boleh edit video, gambar, boleh pakai Adobe Photoshop, boleh pakai Microsoft Excel, boleh buat PowerPoint dalam iPad, boleh buat Words, and then kita boleh access file, which mean kita boleh cucuk kita punya hard drive dan masukkan dalam tu. So kita boleh access, tengok file-file apa yang kita nak pakai. Dan dia punya interface very clean. So kalau kita tengok dekat iPad ni, kelebihan pakai iPadOS, okay, satu, dia campuran antara mobile phone dan juga komputer. So dekat sini kalau kita tengok dekat iPadOS ni, dia punya interface dia very friendly, tapi in the same time agak advance. Contoh macam kita buka browser, kita buka Safari, dia akan buka full Safari macam kita buka dekat PC, dekat komputer ataupun dekat Mac. Itu antara salah satu kelebihan lah. And then kita boleh buat multi screen punya function. So dia boleh split screen, dia boleh buka beberapa windows, and then kita boleh switch antara task dengan lebih mudah. Okay, now comes to the best part, which is Apple Pencil. So aku nak demo kelebihan Apple Pencil. Dengan guna Apple Pencil, korang boleh tukar tulisan kepada typing. Apple akan detect walau apa pun yang korang tulis. Dan surprisingly memang tepat. After korang nak padam tulisan, korang just scratch je tulisan tu, and dia akan padam sendiri. Selain dari itu, dia pun boleh detect shape yang korang lukis. So automatically dia akan convert kepada proper shape. Selain daripada scratch off words, korang juga boleh double tap pencil untuk tukar daripada pencil ke eraser ataupun mana-mana tools yang korang dah set dalam setting. So dengan adanya pencil ni, korang nak lukis ataupun tulis nota 10 kali ganda lagi senang dan lagi cepat. Okay, so sekarang kita try tengok dia punya sound macam mana. Memang padu lah sound dia. Kiri kanan ada sound stereo, tapi yang ni belum full lagi. Memang kuat gila, dah sedap. So aku dah compare dengan aku punya MacBook, dan yang ni lagi okey, lagi kuat dan lagi sedap bunyi. Dan bila kalau korang dengar daripada depan, bunyi tak macam gadget punya sound ni, macam bunyi speaker betul. Kalau keluar tu tak payah bawa portable punya speaker, yang ni pun dah okey lah. Okay, so kita try gaming pula. So aku nak demo dia punya grafik dengan guna device ni untuk gaming. So basically kalau korang nak gaming, bagi aku device ni memang boleh support lah, sebab dia ada GPU 4 core. So setakat gaming untuk PUBG ke Mobile Legend ke, memang boleh support. Even Call of Duty pun boleh support. Dan game ni dia boleh support sampai maksimum grafik. Means kalau dalam game tu ada maksimum punya setting, korang boleh letak full setting untuk highest grafik. Dan dengan bantuan stereo speaker ni, memang korang akan dapat full gaming experience. So kesimpulan dia, apa saja task yang korang nak device ni buat, dia boleh buat. So ni aku punya iPad yang lama. Ini iPad 7 Gen, dia biasa punya, yang paling basic. So yang ni iPad lama. Okay, korang boleh nampak memang
Beza lah, dia punya tebal tu memang sangat beza. Screen dia, yang ni bezel dia tebal, yang ni bezel dia memang nipis lah, tapi tak senipis bezel iPad Pro. Nampak beza dia. So beza yang iPad biasa dengan iPad Air yang baru ni. So kesimpulan dia, untuk guna iPad untuk gantikan laptop 100% tak boleh, tapi kita boleh in between, which mean kalau kita nak travel dan still nak kena buat kerja, iPad adalah satu tools yang terbaik. Dia boleh buat macam-macam kerja, at the same time kita boleh gunakan untuk entertainment punya sistem. So kalau korang nak replace iPad untuk laptop, bagi aku bergantung kepada penggunaan korang lah. So iPad ni aku beli dengan harga 2599 plus Apple Pencil 2 dengan harga 549. So total untuk satu set ni 3151.50 sen. Berbaloi ataupun tak, bayar 2,500 untuk device yang macam ni. Overall aku boleh katakan 8/10. Dia punya function dia, speed dia, dia punya ketebalan dia, dia punya pensel dia sangat-sangat membantu. Banyak benda yang boleh buat dengan iPad Air ni. So untuk harga 2,500 dengan device yang macam ni, yang cantik macam ni, nipis, portable, powerful, bagi aku sangat-sangat berbaloi. No limit lah untuk device macam ni. So sebab tu aku cakap 2,500 sangat-sangat berbaloi. So untuk business owner, untuk fotografer, designer ataupun musician, iPad Air ni powerful enough untuk serve korang punya keperluan. Sebelum aku tamatkan aku punya video, so aku rasa macam aku nak jual untuk funding balik aku punya pembelian ni. Tapi fikir-fikir balik, aku rasa macam sebab channel aku ni baru lagi, so aku rasa macam nak bagi something dekat orang-orang yang dah subscribe ataupun yang akan subscribe. So aku nak buat giveaway, aku nak bagi iPad dengan pensel. Okay, syarat dia senang je, korang just subscribe dan komen kenapa korang perlukan iPad ni. So komen yang paling memerlukan, yang aku tengok reason dia, contoh macam student, aku expect student lah yang akan pakai benda-benda macam ni, yang betul-betul perlu untuk buat kerja-kerja assignment dia apa semua. So kalau korang rasa korang perlukan iPad, boleh cuba giveaway ni lah. Subscribe dan komen kenapa korang perlukan iPad. So sampai sini je aku rasa aku punya review pasal iPad Air 2020 ni. So aku harap video ni membantu korang. Thank you for watching. Jumpa lagi next video. Bye bye.